Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. So ini adalah satu kejutan terkini sahabat-sahabat semua, apabila Ketua Pesuruhjaya ISPRM telah mengesahkan akan memanggil mantan Perdana Menteri yang dikatakan telah menyalahguna dana awam, wang kerajaan, wang rakyat, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita ikuti kenyataan media yang baru saja kita terima sebentar tadi Jadi saya ingin membacakan kenyataan ini. Siapakah mantan Perdana Menteri itu yang dikatakan telah menyeleweng dana awam ataupun dana kerajaan. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Seleweng dana ISPRM akan panggil seorang bekas Perdana Menteri. Jadi persoalannya sahabat-sahabat semua, kita ingin tahu siapakah mantan Perdana Menteri yang dikatakan itu. Jadi saya ingin membacakan kenyataan media ini yang sepetik daripada Malaysia Kini mengatakan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ISPRM Azam Baki mengesahkan seorang bekas Perdana Menteri dan bekas pegawainya akan dipanggil dalam masa terdekat untuk membantu siasatan susulan dakwaan penyelewengan dana kerajaan bernilai jutaan ringgit. Dia berkata demikian ketika ditanya pemberita sama ada Perdana Menteri ke-9 akan menjadi orang terakhir di siasat. Siasat lebih kepada bagaimana dana kerajaan dibelanjakan dan syarikat-syarikat yang mendapat dana itu penting, katanya. Tambah lagi, kami telah pun panggil syarikat-syarikat berkaitan, mantan Perdana Menteri juga, mantan Perdana Menteri dan juga mantan-mantan pegawai yang terdekat dengan dia akan dipanggil. Tambah Azam Baki lagi, saya tak ada senarai jumlah yang akan dipanggil, tapi tak kurang dari 4 individu yang akan dipanggil dalam masa terdekat, katanya kepada pemberita selepas menghadiri program simposium Tata Kelola Baik Nasional 2024 di Sepang hari ini. Katanya lagi, buat masa ini seorang bekas Perdana Menteri dipanggil. Walaupun namanya tidak disebut secara khusus, Azam dipercaya merujuk kepada Ismail Sabri Yaakob yang memimpin Kerajaan Perikatan Nasional PN dan BN sebelum ini. Minggu lepas, Malaysia Kini melaporkan ISPRM memulakan siasatan terhadap dakwaan rasuah yang dikaitkan dengan Ismail Sabri. Selain anggota Parlimen Berah, beberapa bekas pegawainya turut disiasat termasuk membantu Ismail yang dilantik secara politik ke jabatan kanan di pejabat Perdana Menteri pada masa itu. Siasatan itu turut Siasatan itu dilaporkan dibuat 4 hari selepas Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Fahmi. YB Fahmi Fazil berkata, rakyat berhak tahu berkenaan perbelanjaan RM sebanyak 700 juta ringgit untuk iklan dan publicity oleh 2 pentadbiran terdahulu. Pada November lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar mendedahkan sebanyak 700 juta ringgit dibelanjakan antara tahun 2020 dan 2022 untuk menunjukkan pencapaian Kerajaan Perikatan Nasional ketika itu. Anwar memberitahu Dewan Rakyat bahwa RM 500 juta dibelanjakan ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin dari 2020 ke 2021, manakala 200 juta lagi ketika pentadbiran Ismail Sabri tahun 2022 hingga 2022. Jadi siasatan ini di bawah akta ISPRM tahun 2009. Jadi ini yang saya katakan sahabat-sahabat semua, perkara yang amat-amat mengejutkan kita apabila dikatakan dengan jumlah yang begitu besar digunakan hanya untuk mempromosikan kerajaan, pencapaian mereka. Dan hari ini ISPRM sendiri mengesahkan akan memanggil 4 pegawai termasuk mantan Perdana Menteri untuk penyelewengan dana awam, wang Malaysia, wang kerajaan dan juga wang rakyat. Terbaik, bagaimana pandangan anda sahabat-sahabat semua? Dan satu lagi kenyataan daripada ISPRM yang menarik juga untuk saya kongsikan bersama dengan kita hari ini adalah berkaitan dengan tuntutan bantuan tidak wujud ISPRM tahan pengerusi kebajikan. Siapakah kebajikan apakah ini? Jadi saya ingin melihat kenyataan media yang sepetik daripada Free Malaysia Today. Pengerusi wanita itu ditahan kerana disaki membuat tuntutan palsu bantuan persekolahan untuk 100 pelajar asnaf bernilai RM 5,000.
Jadi perkara ini berlaku di Kuala Terengganu. Jadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ISPRM Terengganu menahan seorang pengurusi sebuah pertubuhan kebajikan kerana disaki memulakan permohonan bantuan persekolahan tidak wujud bernilai RM5,000. Menurut sumber permohonan dengan butir matan palsu terhadap sebuah syarikat berkenaan, kerajaan JLC di Terengganu dibuat suspek wanita berusia lingkungan 40-an melibatkan program Back to School, kononnya untuk diagihkan kepada 100 pelajar asnaf yang disenaraikan. Bagaimanapun, bantuan berkenaan didakwa tidak pernah diterima senarai penerima bantuan tersebut, malah program Back to School itu juga tidak pernah diadakan. Suspek ditahan kira-kira jam 12 tengah hari tadi di pejabat ISPRM Terengganu ketika hadir memberi keterangan menurut sumber. Suspek itu akan dibawa ke Mahkamah Session Kuala Lumpur esok untuk pertuduhan. Sementara itu, pengarah ISPRM Terengganu Hazrul Sarin Abdul Yazid ketika dihubungi mengesahkan pendanaan tersebut yang dibuat mengikut Seksyen 18 Akta ISPRM 2009. Jadi sahabat-sahabat semua, ini antara perkara yang amat mengejutkan kita. Ya, bagaimana individu ya membuat penipuan memohon bantuan kononnya sebanyak 5,000 tetapi tidak pernah diberikan kepada pelajar-pelajar yang berkaitan. Ya, begitu juga kejutan ISPRM Azam Baki yang membuat pengesahan bahawa akan memanggil pegawai-pegawai yang atas lantikan politik dan juga seorang mantan Perdana Menteri. Walaupun tidak disebut, tapi dalam kenyataan media tadi menyebut bahawa mantan Perdana Menteri yang disebut itu adalah mantan Perdana Menteri Ismail Sabri ya ketika Kerajaan Perikatan Nasional. Dan kita difahamkan juga bukan saja Perdana Menteri yang ini, tapi seorang juga ya bakal dipanggil untuk perkara yang sama. Jadi ini antara perkara yang panas ya berlaku hari ini yang baru saja kita terima maklumatnya di media sosial, di berita-berita hangat. Jadi bagaimana pandangan anda sahabat-sahabat semua? Ya, dikatakan 700 juta hanya untuk membuat publicity pencapaian kerajaan untuk mempromosikan Kerajaan Perikatan Nasional dan sebagainya. Adakah itu satu tindakan yang berbaloi? Apa pandangan anda? Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Tapi sebelum itu sekiranya anda ya sahabat-sahabat semua di luar sana mau memberikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.